在天上的父。 Ajarlah kami Tuhan untuk menghidupkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. 求主教导我们将你的爱活在我们的生活中， Dalam segala hal yang dapat kami lakukan 在我们所能做的一切事上， supaya kasih Tuhan nyata 你的爱能够 dan 显 banyak 现 orang yang merasakan kasih Tuhan. 很多人能够感觉到。 Hari ini Tuhan kami akan merenungkan bersama firman Tuhan. 今天早上我们要一起来思想 Kami 这个 rindu 话语 mendengarkan firman-Mu. 我们渴慕听到你的话， Tuhan berfirman-lah. 求主对我们说 Allah Roh 话， Kudus terangilah hati dan pikiran kami 圣灵光照我们的心， supaya kami dapat memahami firman Tuhan 我们能够明白你话语， dan dapat melakukannya. 并且能够行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu 会 sekalian. 众请坐。 Shalom. 沙龙， Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di bulan Mei. 感谢主，今天我们已经来到了5月份， Wah, waktunya jalannya cepat ya. 时间过得很快。 Pertanyaannya adalah di waktu yang jalannya cepat ini apa yang telah kita perbuat? 问题是在这么快的时间当中，我们做了些什么？ Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kemarin selama bulan April tema kita sempat beralih dari merenungkan kitab Kejadian lalu masuk ke tema Paskah. 那在10月份的时候呢，我们从思想这个创世纪呢，我们也转移到这个复活节的题目。 Maka hari ini kita kembali lagi merenungkan tema dari kitab Kejadian. 所以今天我们又回来思想这个创世纪的题 Dan 目。 mudah-mudahan melalui pembahasan 1 bulan ini kita menuntaskan kitab Kejadian dan kita juga bertumbuh bersama melalui firman 让 Tuhan. 借助这个月呢，我们能够完成这个创世纪的讨论，并且进入新的题目。 Tema kita hari ini adalah not for sale, tidak untuk dijual. 今天我们的题目是非卖品。 Lalu minggu depan kita akan melanjutkan dan tetap dari Kejadian, itu bicara tentang rekonsiliasi. 然后呢，下个主日呢，我们还是在讨论创世纪的这个和好。 Jangan lupa minggu depan adalah Family Day. 下个主日呢是我们的家庭日， Jadi hari keluarga. 是我们的家庭日， Kita akan berkumpul bersama beribadah 我们要一起来敬拜。 antar generasi. 就是我们跨世代的。 Dari anak sekolah minggu semua gabung di kebaktian umum. 从主日学的孩子呢，全部呢都联合在一起的主日崇拜里面。 Remaja 还有 pemuda, 少年班 orang dewasa 青年班、成年班， sampai Kaleb semua jadi 到 satu 我们的 ruangan. 老年的家乐，我们集合在一个会堂里面。 Ya, Family Day. 我们的家庭日。 Nah, minggu berikutnya tanggal 18 kita akan merayakan ulang tahun GKY Karawaci. 5月18号呢，我们要庆祝我们的卡拉瓦基国语堂的24年的这个堂庆。 Ada yang tahu ulang tahun keberapa? 知道是第几个 Oh, 的 sudah 呢？ tertulis ya. Oke. 已经写上了。 Hampir saya kasih tebakan berhadiah 1 miliar. 差一点我就给你们11吨的这个猜谜。 Nah, hari itu kita akan belajar tentang bertumbuh dan berakar. 那天我们要学习怎样扎根，怎样成长。 Nah, tanggal 25 minggu keempat itu kita akan pamungkas belajar tentang dari kitab Kejadian tentang bagaimana kedaulatan Tuhan dan keluarga. 那么第4个主日5月25号呢，我们学习上帝的主权和我们的家庭。 Nah, lalu jangan lupa bahwa ada hari Kamis tanggal 29 Mei itu adalah peringatan hari kenaikan Tuhan. 还有不要忘记5月29日是我们的升天日，主耶稣升天日。 Temanya waiting is boring. 题目是 It's 等 not 得 boring, 不 sorry. 耐烦，等的不能够不耐烦。 Ya, dan kita akan switch tema kita mulai beralih dari Kejadian pindah ke Kisah Para Rasul 然 selama 后 2 呢 bulan.，我们的题目呢就是转移到从创世纪转移到这个使徒行传，也是1个月的时间。 Not for sale. 非卖品。 Saudara, akhir pembahasan kita tentang Kejadian di bulan kemarin adalah bicara tentang kelahiran Ishak. 我们上个月讨论到的这个创世纪的题目是关于以撒的诞生。 Dan waktu Ishak lahir, tidak lama kemudian Tuhan menguji iman Abraham untuk mempersembahkan Ishak. 以撒诞生不久之后呢，上帝就
考验亚伯拉罕的信心，要他献上以撒。 Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana kisah Ishak itu. 然后呢，今天我们的学习以撒的故事又是怎样下去的呢？ Ya, kita akan membacanya bahasa Indonesia, saya bacakan per slide, nanti Pak Martius juga per slide ini ya ayatnya. Mari kita baca bersama Kejadian 25 ayat 19 sampai 22 lebih dahulu. Inilah riwayat keluarga Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan dan ia berkata, jika demikian, mengapa hal ini kualami? Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. 亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候正40岁。利百加是巴旦亚兰地的亚兰人比图里的女儿，是亚兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不生育，就为他所求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀孕。孩子们在他腹中彼此相争。他说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去问耶和华。 Ayat selanjutnya, ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang di dalam kandungannya. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。这族必强以那族，将来大的要服侍小的。生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣。他们就给他起名叫以扫。随后又生了以扫的兄弟。” 手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。利百加生下两个儿子的时候，以撒年正60岁。 Ayat 27. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah sayang kepada Yakub. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. 这两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野。 雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味。利百加却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。 Ya. 以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此，以扫又叫以东。 Ayat 31. Namun Yakub berkata, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Saud Esau, lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? 雅各对雅各说：“你近日把你的长子的名分给我。”以扫说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？” Kata Yakub, bersumpahlah dulu kepadaku. Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau.
Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. 雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫。以扫喝了、吃了、喝了，便起来走了。这就是以扫轻看他长子的名分。 Amin. Amin. Saudara, saya rasa sebagian besar dari kita, karena mungkin dari kecil kita di sekolah minggu, kita sudah biasa sama mendengar kisah ini. 我相信我们大家大部分呢，因为从小就参加主日学，所以对这个故事已经很熟悉了。 Setelah menikah, umur usia 40 tahun, Ishak lalu menanti 20 tahun lahirlah anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. 在40岁结婚之后呢，以撒等了20年，在60岁才生下2个孩子，以扫和雅各，和雅各。 Dan kisah ini menarik, saudara sekalian. 这个故事很有趣， Karena Esau itu suka berburu. 因为以扫喜欢打猎， Hari itu dia pulang dari ladang, kelelahan. 他从田里回来累昏了。 Yakub suka masak. 雅各正在煮， Lalu dia siapkan makanan. 然后他预备好他所煮的东西。 Esau minta makanannya. 以扫向他讨他所煮的东西。 Lalu kemudian Yakub bilang apa? 然后雅各说什么呢？ Boleh sih. 可以的， Betul ya? Boleh nggak? 可以， Boleh. 可以的。 Ada syaratnya nggak? 有条件吗？ Tapi jual dulu hak kesulunganmu buat aku. 但是呢，先将你的长子的名分卖给我。 Menurut saudara, ini kalimat yang wajar nggak? 你们认为这是正常的话吗？ Koko sama adik kok. 哥哥与弟弟， Nggak usah koko sama adik, kadang-kadang jemaat di pantry juga sama saya begitu. Musa, minta dong. Boleh. 不要说 Gitu 哥 ya. 哥和弟弟。有时候呢，我们会以为对我要些什么东西，我 Ini 都 kan 可以 kayak candaan antara koko sama adik, betul nggak? 这是哥哥弟弟在开玩笑。 Minta dong. 跟你要一些。 Ya boleh deh, tapi jual dulu kesulunganmu buat saya. 好了，先把你的长子名分卖给我。 Lalu Esau berkata, ya ambil aja nggak apa-apa. 然后以扫说：“好啊，你拿去不要紧， Cincailah. 随便就好了。 Betul nggak? 是不是这样？ Ini kan kayak bercandaan antara koko sama adik, bukan? 好像哥哥和弟弟正在开玩笑的。 Kalau misalnya selesai kebaktian ini, 比如说我们散会后， sebagian jemaat yang aktif 一些比较积极的会友， pasti tahu tempat ngumpulnya aktivis. 一定知道他们会集合在哪里。 Ngumpulnya di mana? 在哪里集合 Di 呢？ pantry yang sempit itu. 在我们的 Makanya 那 nanti 个 kalau 小小 bikin 的食 gereja, 堂里面。 kalau bikin gereja baru, pantry-nya mesti ukuran 1 lapangan tenis. 如果我们建新堂的话，我们一定会建宽一点的食堂。 Di tempat yang empet-empetan itu, 在那个窄小的 kita 地 makan 方 dan minum. 我们那里吃喝。 Seandainya pulang kebaktian ini, 比如说我们散会后， saya masuk ke pantry itu, 我进到这个食堂里面， Bapak Ibu lagi di sana. 你们正在那里， Lalu saya bawa 2 jus, 然后我带2杯果汁， jus jambu. 就是莲雾的果汁， Lalu saya minum. 然后我就在喝， Segar. 很新鲜。 Lalu Bapak Ibu bilang, aduh kayaknya enak. 你们就说好像很好喝， Lalu berkata, Musa, bagi dong. 给我一份， Saya kasih nggak kira-kira? 我会给你们吗？ Halo? 会给 Saya punya 2 gelas loh. 我只带 kasih nggak? 2杯， Kasih. 一定会给的。 Lalu saya bilang begini, 然后 boleh 我这样 1 说 gelas. 你可以拿1杯， Tuker ya sama mobil Bapak ya. 跟你的车换， Mau kasih nggak? 会给吗？ Mau kasih nggak? 会给吗？ Nggak jadi. 哎， Harusnya nggak jadi ya. 应该是不成了， Tapi kalian mungkin tahu saya biasa bercanda. 因 Betul 为 nggak? 你们知道我喜欢 Alah 开玩 Musa 笑。 ini, betul nggak? 牧师， Nih, saya kasih 1 gelas. 我给你1杯， Tuker ya nanti sama Alphardnya ya. 跟你的阿尔法换， Kira-kira gimana? Wah, iya. Ceplos, udah haus. 你们一定会拿 betul 了 nggak? 就喝了，是不是？ Bas minum glek. 喝完了之 Habis 后， selesai kebaktian malam nanti, 散会后， saya datang ke rumah. 我晚上来到你们家， Saya bawa kertas bermeterai. 我带了一个有盖印的这个 Lalu saya bilang, 纸，我说， Pak, Bu, tadi kan janji ya,
我们已经 Satu 约好了 gelas jus ditukar sama Alphard-nya. 一杯果汁换一辆汽车 Alphard 的汽车， Tanda tangan ya. 你要签名， Minta STN sama BPKB-nya ya. 要拿你的这个车的执照， Kira-kira Bapak Ibu mikir apa? 你们会怎样反应？ Hah? 会怎样的反应？ Apa yang dipikirkan? Kebangetan ini musuh ini. 牧师太过分了， Orang canda diseriusin, betul nggak? 开玩笑的你却 Iya 认 nggak? 真。 Kalau saya tetap ngotot, 如果我坚持的话， minggu depan nggak ke gereja deh. 下个礼拜他就没有来教会了。 Kebangetan. 太过分了， Ini kan ngomong antar saudara. 这是兄弟姐妹的开玩笑。 Diseriusin lagi. 你这么认真， Saudara, pada waktu Yakub meminta Esau menjual hak kesulungannya kepada dia, 当雅各要以扫将他的长子名分卖 ternyata 给 itu 他的 menjadi 时候， peristiwa serius. 那是很认真的事情。 Buat Esau ini bukan hal yang penting. 对以扫来说那不重要， Makanya dia cepat, udah buat apa, aku sebentar lagi juga mati. Nggak ada pentingnya kesulungan. Minta deh semangkok, betul nggak? 所以呢，他就认为他一下子就要死了，长子名分不重要了，所以就拿了红豆 Tapi 汤。 kalau kita lihat di dalam pasal 27, 如果我们再看27章， ternyata nggak main-main. 原来不是开玩笑的。 Ishak memberikan hak itu, berkat hak kesulungan itu kepada Yakub. 以撒呢，将这个长子的名分给了雅各。 Saudara, apa sih hak kesulungan itu? 那么到底这个长子的名分有什 Saudara, 么 hak 意义 kesulungan 呢？ itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah bekorah. 在他原文希伯来语呢是叫做 Bekora。 Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan double blessing, berkat double. 第一呢，它的意义就是能够得到双份的祝福， Warisan harta 2 kali lipat daripada saudara yang lainnya. 遗产呢可以比其他的兄弟多分一份。 Penting nggak? Ya penting lah ya, harta ya. 当然这是 2 kali 重要的 lipat.，因为它呢可以得2份。 Yang kedua, 第二， yang kedua adalah bahwa berkat itu, hak sulung itu adalah bahwa anak sulung punya hak memimpin, menjadi tuan atas saudara-saudaranya. 因为呢这个长子的名分呢，做长子的可以做弟兄的们的领袖。 Makanya kalau kita lihat dalam ayat 29, 所以我们如果看29节， di dalam berkat Yakub itu, 在雅各的这个福分里面， dikatakan jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. 你要做你的兄弟的主，他们的妻儿都要欺负在你的面前。 Waduh. Saudara mungkin mengatakan, ya Musa tapi itu kan hasil nipu. 你们可能会说，牧师那是骗来的。 Hari itu kalau tahu ceritanya Ishak itu sudah tua, matanya nggak bisa lihat. 因为那时以撒已经老了，眼睛已经昏花了。 Dia bilang kepada Esau, Esau berburulah, nanti siapkan makanan, kamu nanti aku berikan berkat hak kesulungan itu. 他对以扫说：“你去为我准备食物，等下我为你祝福，将长子的名分给 Tapi 你。 jangan lupa, 但是不要忘记， dalam keluarga ini ada keluarga, ada anak mami, ada anak papi, betul ya? 在这个家里面呢， Ini dia 有爸爸的 masalahnya. 孩子，也有妈妈的孩子。 Papinya yaitu Ishak lebih cinta kepada Esau. 他的做父亲的以撒呢，更爱他的 Maminya 孩子 lebih suka sama 以扫 siapa? 那做妈妈的呢，更爱 Maminya 雅 dengar. 各。 Maminya dengar. 妈妈听到了， Maminya suruh Yakub memakai bulu binatang supaya kayaknya bulunya banyak kayak Esau. 妈咪呢就叫这个雅各呢穿上毛衣，好像以扫一样一身毛。 Jadi Yakub menipu Ishak. 雅各去骗以撒， Ishak kemudian pikir ini adalah Esau, maka dia berkati. 以撒呢以为那是以扫，就祝福了他。 Jadi saudara bilang, ya ini kan hasil penipuan. 我们可以说那是骗来的， Ya, benar. 是对的。 Tapi berkatnya sungguhan. 但是呢，那个祝福是真的。 Bahkan kalau nanti lihat di dalam Kejadian 28, 如果我们看创世纪的28章， waktu Yakub melarikan diri, 当雅各奔跑 ketika 的 dia 时候， sampai di Betel, 当他来到波特里的时 dia 候， mimpi 他做梦， ada malaikat Tuhan datang. 有天使来 Lalu 到 Tuhan Allah berfirman 然后呢，上帝对他 bahwa dia 说 akan memberkati Yakub. 我要祝福雅各， Dan dia dapat berkat yang ketiga yang luar biasa,
yaitu apa? Bahwa dia meneruskan berkat Tuhan kepada Abraham. 他得到了第三份的福分，就是呢，他将要延续亚伯拉罕的祝福给他的后裔， Yaitu bahwa Tuhan berjanji supaya Abraham akan diberikan keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut banyaknya. 因为呢，上帝曾应许亚伯拉罕他的后裔必像海边的沙那样多，天上的星那样多。 Di dalam konteks Ishak inilah berkat si sulung yang harusnya menerima. 在这个故事的背景下呢，这长子的福分是应该得到这个。 Tapi sekarang bahkan Tuhan yang maha tahu. 但是呢，上帝是无所不知的。 Tuhan matanya nggak buram, betul nggak? 上帝不是瞎眼， Tuhan bisa melihat ini bukan Esau, ini Yakub. 上帝可以看的，这不是以扫，这是雅各。 Tapi Tuhan memberkati Yakub dengan hak kesulungan, 但是呢，上帝将这个长子的福分呢给了雅各， di mana dia meneruskan berkat yang diberikan kepada Abraham, yaitu keturunan yang banyak jumlahnya itu. 因为呢，他将要延续所应许给亚伯拉罕的，就是他的后裔要很多。 Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. 甚至呢，上帝说：“我要祝福你所祝福的人，我要咒诅你所咒诅的人。 Lah, ini kan main-main. ”这不是开玩笑的事， Ini kan candaan. Koko sama adik bercanda. 这不是兄弟姐妹在开玩笑的事， Lah kok jadi serius? 这是严肃的问题。 Bahkan Tuhan menseriusin ini. 甚至上帝也认为这是认真的 Apakah 事 Tuhan tutup mata? 是不是上帝闭上眼睛不看呢？ Mengapa hak kesulungan itu dipindahkan, dialihkan kepada Yakub? 为什么会将这个长子的名分从以扫转移给雅各呢？ Saudara, rahasianya adalah di dalam ayat ke-34. 他的秘密就在34节里面。 Ayo bahasa Indonesia bersama dengan saya. 印尼语的，与我一起来读。 1, 2, 3. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau 于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来。这就是以扫轻看了长子的名分。 Saudara, kata kunci yang penting di sini. 这里最重要的一句话， Esau menyepelekan hak kesulungan. 以扫轻看长子的名分。 Menggunakan kata bazah di dalam bahasa Ibraninya. Kata bazah itu artinya menghina. 他在他原文的意思呢是藐视的意思， Kata bazah itu artinya memandang rendah. 就是轻看， Kata bazah itu artinya meremehkan. 意思就是不在乎的意思。 Tapi bukan sembarang menghina. 但是呢，不是随便的 Kata ini biasanya digunakan 轻看， untuk mengecam orang yang tidak menghargai otoritas Tuhan. 这句话呢常常用来形容一个不尊重上帝主权的人。 Kata bahasa ini adalah digunakan untuk menyebut orang yang meremehkan kekudusan perjanjian Tuhan. 因为呢，这是呢要认为人呢没有他轻看了上帝的约的圣洁。 Jadi ini bukan sembarang kata menghina. 所以呢，这里的轻看不是随便的轻看。 Ini adalah kata penghinaan yang begitu kuat, begitu keras. 这是一个很严肃、很有力的一种轻看。 Suatu sikap mencemooh, tidak hormat kepada orang atau pihak yang harusnya dihormati. 他的态度就是不尊重应该受尊重的人。 Kata bahasa ini 这里的 juga artinya adalah tidak menghargai hubungan eksklusif yang intim antara Allah dengan umatnya. 这里呢，意思就是不尊重上帝与他的民的专属的这个关系。 Waktu Tuhan Allah memilih Abraham, 当上帝拣选亚伯拉罕的时候， Allah itu secara spesifik khusus eksklusif memilih Abraham. 上帝是特别的、专属的选择亚伯拉罕。 Allah merancangkan Abraham menjadi satu keluarga besar keturunan yang diberkati Tuhan. 上帝计划将亚伯拉罕成为一个大家庭，一个后裔很多的。 Sudah ada hubungan yang dekat, yang Tuhan buka. 这里上帝有开启一个关系，
Ketika Esau tidak menghargai, 当以扫轻看的时候， itu sama saja Esau sedang mengatakan, aku tidak menghargai hubungan kami dengan Tuhan. 好像以扫正在说，我不再轻看与上帝的关系。 Maka ketika dia menukarkan hak kesulungannya dengan sup kacang itu, 所以呢，当他将长子的名分可以换红豆汤的时候， itu sangat melukai Tuhan. 是伤了上帝的心。 Gambarannya seperti gini, Bapak Ibu yang menikah punya 他的 cincin 写 kawin, 照大概是这样。 punya cincin nikah yang menikah, 你们有这个结婚的节 kok wajahnya seperti nggak pernah menikah? 好像没有结婚过的一样。 Punya cincin nikah yang sudah menikah? 你们结婚的人 Masih 有这个 dipakai? 结婚的戒指吗？还在戴上吗？ Ibu luar biasa saya hargai, masih dipakai ya. 还戴上。 Saya juga sama, komitmen saya nggak akan lepas sejak tanggal pernikahan itu. 我也是一样的，我不会把它。 Kalau cuci, saya cuci begini-gini aja puter-puterin. 我洗的时候也会把它。 Sampai akhirnya tangan saya udah gede, nggak bisa keluar cincinnya. 甚至我的手指大了也拖不出来了。 Misalnya, Bapak Ibu menikah, punya cincin nikah, betul ya? 比如你们结婚了，有这个结婚的戒指， Lalu pasangan Bapak Ibu, entah suami atau istri, 然后你们的配偶，无论是你的丈夫或是你的妻子， suatu hari jalan melewati rumah saya di Taman Bromo. 有一天从我的门前走过， Panas, kepanasan. 他正在晒得很热， Lalu lihat saya di luar rumah, saya punya jus jambu tadi. 然后看我在门前有 Hari 一 ini 杯 jus jambu naik daun. 果汁， Kalau yang lalu tempe mendoan. Waktu saya bawa jus jambu, 当我带这个果汁的时候， suami atau istri ibu kehausan lalu minta, "Hei, Musa, saya minta dong jusnya." 你们的妻子或者丈夫看到我的果汁，就说：“牧师，我要你的果汁。 Lalu saya bilang, "Boleh, ”然后我说：“可以。 tapi tukar ya." 但是我们兑换， Kali ini bukan tukar sama mobil nih, 这一次不是换汽车， tukar sama cincin nikah ya. 你的结婚戒指跟我换， Kasih nggak? 你们会给吗？ Jus jambu diganti emas, cincin emas. 这个果汁兑换这个。 Tapi hari itu pasangan bapak atau ibu, ya istri atau suami Anda, lalu kemudian melepas cincin itu. 然后呢，你们的配偶将这个戒指脱下来， Nggak apa-apa deh Musa, tukar sama 不 jus 要紧 jambu. 啦，牧师跟你换。 Lalu dia minum, 然后他喝了， lalu dia pulang ke rumah, 然后他回家， lalu ketemu Anda, 然后碰到你， lalu Anda bertanya, 然后你问他， kok kamu nggak pakai cincin? 你为什么不戴戒 Mana 指呢？ cincin pernikahannya? 我们结婚戒指你在放在哪里呢？ Lalu suami atau istri ibu bilang, istri atau suami Anda berkata, "Iya, tadi saya beli jus jambu." 然后你的妻子和丈夫会说，刚才我去买这个。 Apa hubungannya? 有什么关系呢？ Iya, saya bayarnya pakai cincin pernikahan. 我用我们的结婚戒指去兑换的。 Gimana perasaannya? 那么你们的感觉 Halo? 是怎样？ Marah nggak? 你们会生气吗？ Marah nggak? 生气吗？ Yang nggak marah tolong pasangannya kasih ke saya cincinnya deh. Nanti saya beliin 没 jus 有 jambu. 生气的，请将你的戒指给我。 Pertama marah, aduh itu kan mahal, betul nggak? 你一定会生气，那是很贵的东西。 Tapi yang lebih menyakiti lagi apa? 但是呢，更伤心的是， Dia tidak menghargai cincin pernikahan, betul 他 nggak? 不尊重那个戒 Di 婚 dalam 的戒 cincin 指。 pernikahan ada lambang hubungan yang penting. 在结婚的戒指里面呢，有一个很重要的婚姻关系。 Setelah itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Esau ini menyakiti hati Tuhan. 所以呢，以扫所做的呢，已经伤了上帝的心。 Ini adalah hal yang serius. 这是一个很严肃的。 Tapi dia main-main dengan hal yang serius ini. 我们不可以在这个严肃的事上在开玩笑。 Maka di dalam Roma 9, kalau nanti Bapak Ibu membaca, 所以呢，在罗马书第9章里面，等一下你们可以。 dikatakan, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub, kata 那 Tuhan. 你说呢？我恨以扫，爱雅各。 Saudara, itulah sebabnya hak kesulungan itu menjadi penting sekali. 所以呢，这个长子的名分呢是很重要的。 Sikap terhadap hak kesulungan itu penting sekali. 我们对长子的名分的态度是 Tapi 很重要 pertanyaannya 的 sekarang,
Apa hubungannya cerita ini dengan kita? Betul nggak? 到底这个故事跟我们有什么关系呢？ Saya tidak punya hak kesulungan seperti Yakub 我 atau 没有 Esau. 像雅各那样有这个长子的名分， Nah, sudah menarik sekali. 但是有趣的。 Karena kalau kita lihat dalam Ibrani 12, 如果我们看希伯来书这12章， mari kita baca bersama Ibrani 12 ayat 16. 我们来看希伯来书12章的16节。 Bahasa Indonesia bersama saya, mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. 恐怕有淫乱的，有贪婪是如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，以后想要承受父所祝的福，竟被七戒，虽然好哭切求，却得不着门路，使父亲的心意回转。 Saudara, sikap Esau terhadap hak kesulungannya itu 以扫对这个长子名分的态 menjadi 度， peringatan untuk orang Kristen. 成为我们基督徒的一个警戒， Menjadi peringatan untuk orang yang telah mengalami kasih Kristus. 成为每一个经历基督的爱的人的一个警戒。 Ini bukan bicara soal perjanjian lama lagi, 这不是在讲旧约的事了， tapi bicara untuk kita yang hidup hari ini. 这是讲到我们今天活着的人。 Bahwa ternyata kita itu juga memiliki hak kesulungan. 原来我们也是有我们的长子的名分。 Hak kesulungan tadinya tidak kita miliki karena kita orang berdosa. 这个长子的名分呢，在我们还做罪人的时候，我们是得不到的。 Tapi dalam beberapa ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan Kristus telah menjadi yang sulung buat kita, menyediakan hak kesulungan itu supaya kita boleh mewarisi kerajaan Allah. 但是呢，有几节的经文告诉我们呢，基督成为首个复活的，使我们能够得到这长子的名分。 Oleh sebab itu kalau kita baca lanjutan dari Ibrani 12 ini, 所以，如果我们继续读下这个希伯来书， firman Tuhan berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. 所以，你们仍要来到锡安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上，诸长子之会所共聚的总会。 Ayat 24, kepada Yesus pengantara perjanjian baru. 因为耶稣就是这个新约的中保。 Ayat 25, 25节， maka jagalah supaya kamu jangan menolak dia. 你们总要谨慎，不可曲解。 Saudara, kisah tentang Esau ini 关于以扫的这个故事， menjadi peringatan buat saudara dan saya. 成为我们大家的警戒。 Kristus mati di kayu salib. 基督死在十字架 Kita 上， peringati kemarin pada waktu Paskah. 是我们在复活节的时候纪念 Pengorbanannya yang besar. 他那么大的牺牲， Penebusan yang dia lakukan. 他所做的这个救赎功劳， Mengampuni dosa kita. 赦免了我们的罪， Menghapus hukuman dosa yang untuk kita. 已经涂抹了我们一切的罪， Menyediakan hidup kekal bagi kita. 为我们预备永生。 Itu adalah hal yang luar biasa berharga, bukan? 这是一个很宝贵的事情。 Untuk hak waris yang besar itu. 为了这个这么大的这个遗产， Jangan main-main. 不要轻看， Jangan meremehkan. 不要轻看藐视， Jangan seperti Esau. 不要像以扫一样。 Mari kita baca bersama dalam bahasa Indonesia poin ini. 我们一起来读这个 1, 2, 重 3. 点。 Jangan menyepelekan, merendahkan, atau mempermainkan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. 不要轻看、藐视或者是玩弄主耶稣基督接着在十字架上所牺牲赐给我们的救恩。 Keselamatan itu luar biasa. 这个救恩是很非常的， Harta yang paling berharga. 是最宝贵的。 Amin. 阿明。 Tadi waktu kita doa pengakuan dosa dibacakan
1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 刚才我们在认罪祷告中已经读给我们彼得前书1章 Kamu telah 18、19 ditebus 节，你们已经蒙救赎了， dengan harga yang mahal, 是用宝贵的， bukan emas dan perak, 不是用金银等物， tapi dengan darah anak domba Allah. 但是是用上帝羔羊的血。 Amin. 阿们。 Maka jangan main-main dengan keselamatan yang Tuhan sediakan. 所以呢，我们不要玩弄上帝所赐给我们的这个救恩，我们要尊重这个救恩。 Setelah hari Kamis kemarin kami diskusi di rapat hamba Tuhan. 星期四我们在仆人的这个会议中讨论过。 Rapat hamba Tuhan di GKI Karawaci 3 jam. 我们在会议中有3个小时。 Setelah kaget mungkin, rapatnya 3 jam Musa. 你们吓了一跳，开会到3小时。 Malah 3,5 jam kayaknya ya. 好像是3小时半。 Tapi akan diisi 1,5 jam pertama kita sharing firman Tuhan, berkat apa yang didapat di antara hamba Tuhan. 但是呢，前1个小时半呢，我们是在分享我们从圣经话语中所得到的。 Belajar kembali doktrin. 我们在学这个教义， diskusi. 讨论。 Jadi bukan hanya jemaat saja yang bertumbuh, hamba Tuhannya harus bertumbuh juga, betul 不 nggak? 只是你们会有需要增长，我们做神仆的也要增长。 Sekitar 1,5 jam. 大概1个小时半。 Lalu kita doa pastoral sekitar 1 jam. 然后呢，我们有1个小时的时间， Mendoakan nama-nama jemaat yang perlu didoakan. 我们为每一个需要祷告的会有 Jadi 祷 tiap 告。 Kamis Bapak Ibu kalau mau titip doa boleh. 如果你们要带领这个祷告也可以。 Bapak Ibu doain saya nggak sih? 你们有没有 Doain 为 nama 我 Tuhan 祷 nggak? 告？ Ya. Lalu kemudian sisanya baru 1 jam kita rapat. 然后呢，剩下的1个小时我们在开会。 Nah Kamis kemarin kita diskusi 星期四的时候我们讨论了 tentang justification, pembenaran. Tentang doktrin pembenaran. 关于这个称义的这个道理。 Lalu kita mendiskusikan. 然后我们就讨论， Mengapa ya banyak orang Kristen yang setelah bertobat terima Tuhan, lalu tidak ada kemajuan imannya? 为什么很多基督徒悔改信主后，信心没有长进呢？ Mengapa ya banyak orang Kristen yang sudah lama bertahun-tahun bertobat terima Tuhan, tidak ada kemajuan iman? 为什么很多基督徒他们信主很多年的信心没有长进？ Malas berdoa, 懒惰祷告， malas baca Alkitab, 懒惰读圣经， tidak memberitakan Injil, 没有去传福音， malas melayani. 懒惰侍奉。 Dalam diskusi kami, kemudian Lause Mario mengatakan satu alasan, 在我们的讨论中呢，马里奥传道说了一 dan 句 saya 话， setuju. 我很同意。 Dia berkata, banyak orang Kristen yang tidak bisa menghargai karya keselamatan Kristus itu. 因为很多基督徒他们不看重基督的这个救恩， Jadi setelah bertobat, 他们悔改之后， maka yang penting dapat tiket masuk surga. 他们注重的就是能够得到 Lalu 进 tidak 天 ada 堂的门票， kesungguhan hidup menghargai keselamatan itu. 然后没有认真的生活来尊重这个救恩， Tidak ada kesungguhan mengasihi Tuhan Yesus dan tidak melayani Tuhan. 也没有认真的去爱主耶稣，没有侍奉主， Tidak mencintai Tuhan, buktinya gak baca Alkitab. 没有爱主，那因为没有读圣经。 Jadi saudara, penghargaan kita terhadap hak sulung keselamatan itu menjadi penting penentu untuk hidup kita 所以 sebetulnya. 呢，我们对这个我们得救的这个长子名分呢的尊重是很重要的。 Maka Jerry Bridges Charles Bridges， di dalam bukunya Discipline of Grace, 在他的信心的规律中一本书中， dia berkata, 他说过， orang Kristen 基督徒 harus memberitakan Injil. 一定要传福音。 Kalau memberitakan Injil kita langsung mikirnya ke orang lain, betul ya? 如果传福音，我们就想到别人。 Tapi dia berkata, memberitakan Injil yang pertama buat diri sendiri. 他要先对自己传福音， Tiap hari 每一天， harus memberitakan Injil buat diri sendiri. 他要先对自己传福音， Supaya iman kita nggak goyah. 使我们的信心不动 Supaya 摇， kita terus menghargai. 使我们能够继续尊重。 Hidup ini hidup yang berarti. 我们的生命是有价值的。 Tuhan terima kasih untuk karya Tuhan. 感谢主，你为我们的牺牲， Dan dia lakukan itu tiap hari. 他每一天都是这样做。 Saudara, saya baca buku ini. 我读这本书， Juga video di YouTube-nya. 还有看他在 YouTube 的这个视 Ketika saya 频， diisolasi 10 hari karena COVID di Kelapa II sini, saudara. 因为我
在 COVID 的时候曾经隔离10天。 Maka ketika membaca itu, 当我们读这些的时候， hati saya bergelora. 我的心在喷腾。 Tuhan, luar biasa kasih Tuhan. 主啊，你的爱是何等的 10 hari udah deg-degan mau mati, Iya. saudara. Tapi Tuhan menguatkan iman. 但是主坚固我的信心。 Saudara, di dalam situasi apapun, 无论在怎样的情况， kalau engkau tidak bisa menghargai karya keselamatan Kristus dalam hidupmu, 如果你不能够尊重基督在你的生命上所 Imanmu 做的 lemah. 救恩的功劳， imanmu lemah, 你的信心就软弱。 hargai apa yang Tuhan Yesus lakukan. 你要尊重上帝为你所做的。 Mengapa Esau menjual hak kesulungannya? 为什么以扫出卖他的这个长子名分呢？ Saudara, menarik kalau kita lihat alasannya. 我们看他的理由实在也是很有趣的。 Kenapa Esau 为什么呢？ menjual hak kesulungannya? 为什么以扫卖他的长子的名分？ Karena lapar. 因为他独子饿了。 Urusan lapar itu urusan sesaat, betul nggak? 这独子饿是一时的事情。 Habis makan bisa lapar lagi nggak? 吃了之后还会饿 Bisa 吗？ banget tadi kenceng. Urusan sesaat 那是一时的问题。 ditukarkan dengan hal yang sifatnya kekal. 他却以永恒的事来代替。 Alasannya apa? 他的理由是什么呢？ Dia berkata, aku nyaris mati kok. 他说我快要死了。 Maksudnya apa sih? 意思是什么呢？ Esau itu pemburu. 以扫是一个打猎的 Kerjaannya 人。 berburu di hutan. 他都是在森林里打猎 Hidupnya 的。 punya resiko kematian. 他的生命都是有死的危 Maka dia 险， bisa mati kapan saja. 所以他随时都会死的。 Dia memikirnya jangka pendek. 他想的是很， Hidup saya nggak panjang kok. 我的生命不长。 Buat apa hak kesulungan? 到底长子名分有什么意义呢？ Maka itulah sebabnya dia rela menjual hak kesulungannya 所以呢，他才愿意将长子的名分 demi 卖出去 kenyang sesaat. 为了一时的饱。 Saudara, banyak orang yang seperti ini bukan? 很多人都是这样的， Demi kesenangan sesaat. 为了一时的享乐， Mikirnya pendek. 他没有考虑。 Maka dia relakan imannya, nggak apa-apa. 信心把他出卖了也不 Dia 要紧。 tinggalkan imannya kepada Kristus 为了他对基督的信心， demi kepentingan sesaat. 为了一时的利益， Ini orang yang mikirnya pendek. 这是一种没有深考虑的人。 Jadi untuk present gratification, 他只是为了一时的， dia merelakan Siang le. sesuatu yang berkat, yang sifatnya kekal. 他愿意将这个永恒的部分给他 Makanya kalau 卖。 kita lihat di Ibrani, 如果我们回到希伯来 peringatan 书 Tuhan berkata begini, 那里这样说， jangan ada orang yang menjadi cabul seperti Esau. 不要有人像以扫那样的淫乱。 Cabul itu bahasa Yunaninya menggunakan kata pornos. 这里的淫乱呢，希伯来语是用 pornos， Makanya ada istilah apa? Pornografi. 所以才有色情这一句话。 Itu bicara tentang seksualitas, 这是讲到关于性的 bicara 事情， nafsu kesenangan daging. 讲到我们的肉欲的事情。 Esau adalah orang yang mengutamakan kesenangan daging, nafsu daging, daripada memikirkan panjang tentang hidupnya di 以 surga. 扫呢是一个更注重这个肉欲的享受呢，比起更长远的那个永恒的事情。 Lalu tidak suci. 然后呢，不圣洁， Dalam bahasa Yunaninya adalah bebelos, 在原文呢就是 bebelos， yaitu orang yang pikirannya tidak mau mikirin sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini. 他没有想到超乎这个世界的事情， Tidak menghargai pribadi yang ilahi, 不去尊重那神性的个体。 yang orientasinya mikirin hal-hal kenikmatan di dunia ini saja. 他的思想呢，只是专注在于这个世界上的享乐。 Nah, kalau orang yang begini pikirannya pendek, sempit, betul nggak? 这种人的想法是很狭窄 Yang 的。 penting saya menikmati sesuatu, urusan jangka panjang masuk surga atau enggak itu urusan nanti. 重要的是我现在的享乐，以后进天堂还是不进，那是以后的事。 William Barclay mengatakan orang yang seperti itu berbahaya sekali, 像这样的人是在很危险。 membahayakan hidupnya. Maka poin kedua ini penting, Bapak 所 Ibu 以这 sekalian. 第二点是很重 Mari 要 kita 的。 baca bersama-sama. 我们一起来读。 1, 2, 3. Jangan tukar warisan hidup kekal di surga
demi kesenangan atau kepentingan jangka pendek di dunia. 不要为了在世上短暂的，或者是短暂的，就是短时间的享乐和利益呢，就将我们在永恒天上永恒的这个遗产呢换出去。 Amin. Amin. Jangan tukarkan warisan hidup kekal di surga dengan hal yang sifatnya kepentingan sesaat di dunia ini. 不要因为在世上短暂的利益呢，将我们永恒在这个天上的这个遗产呢，给 Di 它 dunia 换 ini 掉。 ada nggak orang yang ya udah lama nyari jodoh, nggak kawin-kawin, mumpung ada yang mau, udahlah nggak apa-apa deh saya pindah agama saja, pindah iman demi yang penting dapat jodoh dan menikah. Ada nggak? 有没有人这样的？因为很久找不到对象了，刚好有人要，就换宗教跟他结婚了。有没 Ada 有 nggak? 这样的人？有吗？ Ada atau banyak? 有吗？还是很多？ Di sini yang lagi belum punya jodoh ya. 这里你们还没有对 Makanya 象 selalu doa 的。 syafaat saya doakan supaya Tuhan kasih jodoh. 所以我在祷告中 Amin. 常常求主给你们对象。 Jangan korbankan iman, hidup kekal dengan kepentingan sesaat. 不要因为一时的利益就牺牲了你们的信心。 Demi karir, tinggalkan iman, lalu kemudian supaya karirnya jalan baik. 为了事业，然后就转换信仰。 Banyak nggak yang gitu? 很多人也是这样的， Demi harta, 为了财产， nggak jadi orang Kristen deh, ke Gunung Kawi. 不做基督徒了，到教育山区， Demi kesenangan, 为了享乐， yang penting hidup senang. 为了做一个更舒适的生活， Tinggalkan iman kepada 放弃 Kristus. 信心。 Saudara, jangan tukarkan warisan kekal yang berharga itu dengan kepentingan sesaat. 不要将我们那永恒的遗产呢，以这个暂时的一时的利益来兑换。 Martin Luther berkata, 马丁路德说：“ Aku tidak sudi menukar 1 detik pun hidup di surga dengan seluruh kesenangan harta dunia. Meskipun itu bisa ku nikmati ribuan tahun. 我不愿意将我在天上的一秒钟的时刻呢，为世界上的享乐和财物兑换。虽然我可以享受1000年， Mari kita miliki sikap yang serupa. 我们要有这样的态度。 Amin. 阿明， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu dalam hati kami. 主啊，使你的话语在我们心里完全， Supaya kami boleh mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. 使我们能够听并行你的话语。 Ampuni kami kalau kadang kami meremehkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. 如果我们轻看你的救恩，求主你赦免我们， Topanglah kami Tuhan, 使我们悔改， supaya kami boleh setia beriman kepada Kristus. 使我们能够专心的来敬拜主耶 Setia 稣。 sampai akhir. 我们要忠心到底。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。